Okey, lah kita tengok soalan terakhir yang dalam edaran yang kamu ambil. Jadi soalan jadual titik pulau modal yang berlain sikit pada yang hari Isnin, di mana soalan ni dia tidak bermula dengan unit kosong lah. Dia tidak bermula dengan unit kosong. Okay, jadual berikut menunjukkan jumlah kos dan juga jumlah hasil bagi kilang plastik JQ pada peringkat keluaran pelbagai peringkat keluaran kain batik. Tapi dari segi nak faham jadual tu macam kemarin lah. Maksudnya pada 3,000 unit keluaran, kosnya adalah 240,000. Hasilnya adalah 180,000. Pada unit keluaran 6,000, kosnya adalah 330,000. Hasil adalah 360,000. Pada unit keluaran 9,000 unit, kos adalah 420,000. Jumlah hasil adalah 540,000. So yang kamu kena faham balik macam yang kita buat hari Isnin, jumlah kos ini bermaksud kos tetap tambah dengan kos berubah. Nah, kamu sila catatkan di tepi jadual tu. Nah, jumlah kos ini bermaksud kos tetap tambah dengan kos berubah. Okay, itu antara benda yang kamu kena faham lah jadual tu. Okay, macam biasa kos tetap adalah malar. Okay, anda lelaki menghitung perkara-perkara berikut. Kos berubah seunit, kos tetap, harga jualan seunit, titik pulang modal dalam pengeluaran tersebut, jumlah unit perlu dikeluarkan untuk mendapatkan untung RM30,000 dan juga untung atau rugi jika dikeluarkan 4,000 unit. Okay, awak tengok kena soalan hari ini. Yang mana yang awak rasa yang awak boleh buat berdasarkan soalan kita pada hari Isnin. Yang kamu dah sepatutnya boleh buat adalah untuk mengira kos berubah seunit dan juga harga jualan seunit. Yang tu kamu dah boleh buat. Tapi untuk soalan nombor 2, kos tetap itu dia ada sedikit perbezaan. Okay, jadi untuk sekarang ni semua murid, macam kemarin lah, kita kata sila pilih titik mana yang kamu nak buat sebagai macam matematik tu, yang kecurunan tu, Y2, Y1, X2, X1. Okay, sila pilih titik masing-masing. Soalan hari ni table dia pun tak macam kemarin lah. Kemarin dia kolom macam tu, hari ni dia melintang pula kan. So, kita label lah betul-betul lah siapa dia X, siapa dia Y. Unit ni kita baca macam koordinat X. Jumlah kos kita baca seperti koordinat Y. So, yang Y yang pertama tu Y kos. Yang bawah tu Y untuk titik hasil. Okay, silakan pilih mana-mana titik kamu nak jadikan sebagai Y2, X2. Pilih satu lagi titik nak jadikan sebagai Y1, X1. Okay, sila di tempat masing-masing, sila buat kiraan. Kita tengok siapa yang kena jawapannya. A1, kos berubah seunit. Okay, rumus jangan lupa. Nah, kita tulis sebagai yang rumusnya kau lah. Perubahan kos bahagi dengan perubahan unit. Senangnya Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Actually, Y2, Y1 lah. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 sebenarnya. Okey, dapat tak lagi? Pilih dua set titik yang kamu nak jadikan Y2 X2 dengan Y1 X1. Okay, siapa yang dah dapat kos berubah seunit? Boleh typekan jawapan. Dah dapat, sila typekan jawapan. Okay, Siti Nadirah dah dapat RM30. Okay, ada siapa lagi yang dapat RM30 juga? Sila angkat tangan. Yang dapat RM30 angkat tangan je. Tekan butang tangan tu je. Tengok meriah tak tapak tangan tu bergerak. Okey, Nurin Imtiaz dah type juga.
Alright, betul lah. RM30 tu betul. Jadi ambil lah mana-mana titik lah. Katakan kita ambil yang hujung tu sebagai Y2. Oh, sorry, bukannya hasil, silap baris. Katakan yang cos lah, sorry silap. Okay, Y2. Maksudnya X ni jadi X2. Kalau kita ambil yang satu pula, kalau nak ambil pun tak ada masalah. Y1, X1. Okay, so kamu ambil lah mana-mana kombinasi cos dengan unit. Kamu akan buat macam max lah. Jadi jawapan kamu tak mestinya sama macam cikgu lah. 420,000 tolak 330,000 per dengan 9,000 tolak dengan 6,000. Jadi kamu dapat yang atas tu sebenarnya berapa? 90,000 kan? Dapat 90,000 bahagi dengan 3,000. Jadi pancung, 90 bahagi 3 dapat RM30. Okey, kos berubah RM30. So yang dapat tahniah dan syabas. Ingatlah dia macam rumus kecurunan, matematik saja. So yang ni insya-Allah tajuk ni awak boleh buatlah, tak ada masalah nah. Ingat Y2 Y1, X2 X1. Okey, jadi saya kata kos tetap mungkin kamu tak boleh buat lagi sebab dia tak ada direct dalam tu. Tapi yang ni kamu kena gunakan rumus ni. Ni cikgu tunjuk rumus. Okay, kamu tengok balik konsep rumus-rumus kos ni. Tengok rumus-rumus satu. Jumlah kos sama dengan kos tetap dengan kos berubah kan. Macam angka-angka yang diberi dalam jadual tu bermaksud kos berubah tambah kos tetap. Jadi kamu nak kena guna rumus yang pertama. Yang tu. Dan kamu nak kena guna rumus yang kedua. Ni kena buat secara algebra. Kamu kena buat secara algebra. Okay, cuba tengok balik dalam soalan kamu. Rumus yang nombor 1 dia kata jumlah kos sama dengan kos berubah tambah dengan kos tetap. Soalan sekarang nak kira apa? Nak kira ini kan? Soalan kita sekarang kita nak kira kos tetap. Yang ni kita boleh labelkan sebagai, kita kata sebagai apa? Boleh ubah lah, variable kan? Okay, apa maklumat yang direct ada dalam soalan? Daripada rumus yang pertama tu, nak cikgu warnakan kuning lah bagi nampak beza sikit. Okay, kita sedang merujuk rumus nombor 1 yang cikgu sedang warnakan kuning tu. Daripada soalan, angka apa yang diberi? Cuba tengok balik. Daripada soalan, angka apa yang diberi? Ini soalan kamu. Kan? Ni. Okay, refer balik formula yang kuning tu. Angka apa yang diberikan? Okay, intinya dah kita kata betul jumlah kos. Right? Yang ni kamu diberi. Ingat kalau kita buat konsep algebra, dia sekurang-kurangnya kena ada, dia tak bolehlah buat sampai 2 formula ubah kan. Dia tak akan dapat jawapan lah. Melainkan kamu buat persamaan serentak. Yang ni bukanlah persamaan serentak. Okay, kos tetap yang kita nak cari. Yang kita nak kira. Yang kita nak kira adalah kos tetap. Maka, maksudnya kita kena adalah maklumat tentang kos berubah kan. Kos berubah kamu kena tahu lah, baru kamu boleh masukkan dalam rumus dan kamu boleh selesaikan secara algebra. Okay, kamu tengok rumus nombor 2. Macam mana nak dapatkan jumlah kos berubah? Jumlah kos berubah sama dengan kos berubah seunit, kamu darab dengan unit. Okay, yang ni pula kan. Tengok rumus yang kedua tu, yang saya warnakan biru separuh tu. Okay, maklumat tu yang kita nak gunakan sekarang. Jadi yang cikgu warnakan biru tu, kamu akan masukkan dalam rumus yang pertama. Faham tak? Kamu akan masukkan dalam rumus yang pertama. Okay, sekarang ni kamu tulis dulu rumus yang kuning tu dalam jawapan kamu. Okay, kita tengok dia kata jawapan. Ni matematik sikit lah, algebra sikit lah. Algebra yang basicnya lah, bukan yang matematik tambahannya algebra. Kamu pun tak ambil kan AMAT kan? Ambil lah AMAT. Kamu ambil kan? Batch kamu ambil kan AMAT? Okay, kos tetap. Kita nak mengira kos tetap. Tapi kita kena guna rumus jumlah kos. So, kamu tulis dulu rumus jumlah kos. Jumlah kos sama dengan kos berubah tambah kos tetap. Okay, kos berubah tambah kos tetap. Tadi kita dah tengok dalam rumus yang nombor 2 tadi, kita boleh kembangkan kos berubah
Dan kita kembangkan formula ni. Saya bawa ke tepi sikit bagi nampak duduk tengah-tengah kamu. Okay, kita kembangkan rumus kos berubah. Jumlah kos sama dengan, jadi kita tengok apa dia punya kembangan tadi. Kos berubah seunit, kamu kali dengan unit. So, yang ni kamu buat dalam bracket dulu. Kos berubah seunit, kamu akan darab dengan unit dulu. Tutup balik bracket. Kan yang tu kita kembangkan rumus kos berubah. Lepas tu kita akan tambah kos tetap. Okey lah, yang tu tambah dengan kos tetap. Okey, yang ni yang kita akan gunakan sekarang ni. So, soalan yang ni, kamu ingat, soalan kalau bentuk jadual, kalau dia tak bagi unit bermula dengan kosong, maka inilah caranya kamu untuk mendapatkan angka kos tetap. Kalau soalan macam hari Isnin, dia bagi unit mula dengan titik kosong, senang. Jumlah kos itu adalah bersamaan dengan kos tetap. Sebab kamu dah faham, kos tetap bermaksud kalau kata kita tak buat sebarang produk pun, itulah jumlah kos yang kita kena bayar. So, kalau dia bagi unit kosong, jumlah kos itu adalah sama dengan kos tetap. Tidak ada langsung kos berubah. Untuk soalan kita yang hari ni, so kamu kena ingatlah bentuk soalan ni. Kalau dia bagi jadual kos dengan hasil ni, tidak ada unit kosong dan kamu diminta mengira kos tetap, maka kena gunakan kaedah yang ni. Iaitu kena start dengan rumus jumlah kos dulu. Jumlah kos sama dengan kos berubah tambah kos tetap. Lepas tu kamu kembangkan rumus kos berubah tu. Okay, kos berubah unit kali dengan unit. Okay, sekarang ni kamu pilih mana-mana titik kos. Okay, pilih satu titik kos daripada jadual. Dan kamu gantikan dalam persamaan tu. Jadi sini kamu ada banyak kemungkinan jawapan lah. Kamu pilih satu titik kos daripada jadual dan kamu gantikan ke dalam persamaan. Maksudnya macam ni. Kalau kamu pilih titik 3000 dengan 240, itu yang kamu akan gantikan dalam persamaan. Okey, macam ni cara dah cikgu tunjuk satu. So, kamu boleh cuba jawapan dengan menggunakan angka yang lain. Okey, katakan cikgu nak pilih yang unit 3000. Okey, kalau cikgu nak pilih unit 3000, maksudnya cikgu kena guna angka kos adalah 240,000. So, 240,000 tu kamu gantikan ke dalam persamaan. Letakkan di tempat jumlah kos. 240,000 sama dengan, okey, bracket kos berubah seunit. Nah, kamu tengok jawapan kamu yang tadi. Kita dapat RM30. So, letak sini RM30. Kali dengan, okay, ni cikgu tulis sikitlah ayat kat atas tu. Cikgu pilih 3,000 unit. Kita tambah sikitlah ayat ni. Biasanya dalam exam kamu buat macam ni. Pada 3,000 unit, maksudnya jumlah kos kena ambil kos yang 3,000 unit. So, 240,000 sama dengan, okay, bracket RM30 tu rujuk jawapan A1 tadi. Okay, so kamu kena kali balik dengan unit. Unit yang kamu pilih lah, unit tu adalah 3,000. Okay, tutup kurungan. Tambah dengan KT lah, yang kita nak kira tu adalah, kita buat sebagai short form, tak apalah. Itu adalah kita punya formula ubah tu. So, sekarang ni ada dapat macam ni. Kamu selesaikan macam algebra biasa lah. Tu saya nak kali lah persamaan tu. Kos tetap sama dengan 240,000. Saya dah bawa siap-siap. So, kita akan tolak lah kan. Algebra. So, darab lah 3,000 kali dengan 30. Maka kamu dapat kos berubah kamu adalah 90,000. Okay, yang dapat dulu lah 90,000 tu adalah kamu punya kos berubah lah. Ini saya kali siap-siap lah persamaan tu. So, jumlah kos tolak dengan kos berubah, kamu akan dapat kos tetap lah, algebra saja kan. Okay lah, so dapatlah jawapan. 240,000 tolak dengan 90,000. Maka kamu dapat jawapan kamu, RM 150,000. Okay, itu kalau kita pilih titik 3,000 unit. Okay, sekarang ni cikgu nak kamu berlatih buat soalan ni juga. Kamu pilih mana-mana satu lagi titik. Sama ada kamu nak ambil yang 6,000 ataupun kamu ambil yang 9,000 lah. Kamu praktis buat benda ni. Sebab yang ni yang selalu masalah soalan yang jadual yang tak ada unit kosong ni. Kamu selalu sangkut kat sini. Bila kamu tak boleh kira kos tetap,
kamu tak boleh dapatkan titik pulang modal. So sekarang ni cikgu nak minta kamu pilih mana-mana lagi satu titik dan kamu praktis buat jawapan yang sama. Jawapan ni akan dapat 150,000 juga, cuma cikgu nak kamu praktis buat algebra tu. Okey, katakan saya nak ambil yang 9,000. Okay, kamu buatlah yang 6,000 pun tak apa. Okay, pilihlah buat lagi satu lah. Ini just tambahan lah untuk kita praktis soalan ni. So, kalau kata kamu ambil 9,000 unit, bermaksud kos kena ambil 420,000. Kalau kamu pilih titik 6,000, kos kamu kena ambil 330,000 lah. Okay, so saya ambil 9,000 sebagai latihan yang kedua. Saya ambil kos saya 420,000 sama dengan, so nak kira kos berubah macam tadilah, kita ambil balik dia punya RM30 tu, yang seunit tu RM30, tapi kita kali dengan 9,000. So kita akan tambah dengan KT. Rumus tu kalau kata kamu nak kali siap-siap awal-awal tak apa kan, kamu buat algebra siap-siap tak apa awal-awal tu. So ini kita dapat apa? So kos tetap sama dengan 420,000 kita tolak dengan kos berubah. Sekarang ni kalau kos berubah kita 9,000 kali 30, kos berubah kita dapat 270,000 lah. So kamu pun tolak balik dengan jumlah kos 420,000, maka kamu patut dapat jawapannya sama lah. RM 150,000. Okey, boleh faham lah, cikgu dah tunjukkan dua contoh. Jadi sebenarnya bila nak kira kos tetap, soalan yang jadual macam ni, yang tak ada unit kosong, inilah cara dia. Nah. So nanti cikgu akan bisa-bisalah buat rakaman ni, kamu tengok baliklah untuk kamu study dan kamu ingat. Okey, so dah dapat kos tetap RM150,000. Okey, ada soalan nak tanya? Untuk kos tetap ni ada soalan? Semua boleh faham ke? Up ke down? Faham ah? Yang lain pun faham lah, jangan jawab imtiaz seorang tu. Yang ni semua faham ah? Bila nak suruh kamu buka kamera sekali, ni pun kita di hujung-hujung PDPR ni tak pernah ambil gambar muka dalam apa? Dalam Google Meet ni. Okey, nombor 3 senang. Harga jualan seunit. Macam kita buat hari Senin, harga jualan ni kamu boleh pilih mana-mana hasil. Okey, pilih mana-mana hasil yang kamu nak ambil dan unit yang bertentangan dengannya. Bahagi sajalah macam biasalah. Apa-apa pun tulis formula dulu. Jumlah hasil bahagi dengan unit. Okay, pilihlah mana-mana hasil. So, kamu akan ada 3 option lah kan. Kamu akan ada 3 jalan kira yang kamu boleh gunakan. Kalau nak ambil hasil 180,000, unit mesti ambil 3,000. Kalau nak ambil hasil 360,000, unit mesti 6,000. Nak ambil hasil 540,000, unit mesti 9,000. Nah, macam itulah. Bahagikan ikut unit yang setara dengan kedudukan hasil yang kamu pilih. So, katakan saya nak ambil tengah ke siap tengah. Tak digunakan lagi maklumat yang tengah lah kan. So, 360,000, saya nak ambil hasil yang tengah. Jadi, unit yang saya nak kena ambil adalah unit yang 6,000. So, bahagi dengan 6,000. Okeylah, bahagilah 360 bahagi 6 lah kan. So, harga dapat RM RM60 kan. Sifir 6 lah. Okey, harga jualan dapat RM60. So, bila dah dapat 3 maklumat ni, maka baru kamu boleh jawab soalan nombor 4. Okey, titik pulang modal. Okey, rumus saya harap kamu dah hafal lah. Kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Siapa yang ada masalah talian, tak apalah nah. Kalau kata tak boleh nak join, kamu boleh nanti tengok rakaman. Okay, kos tetap. Make sure ambil jawapan yang nombor 2 tadi lah. 150,000
Okay, bahagi dengan margin caruman seunit ni jangan lupa. Margin caruman seunit, rumus dia adalah harga seunit tolak dengan kos berubah seunit. So, ambil jawapan kita yang tadi, nombor 3, RM60. Tolak dengan jawapan yang first tadi. Tu RM30 kan. Okay, bahagilah. RM150,000 bahagi dengan 30. Margin caruman pun RM30. So, kita dapat titik pulang modal 5,000 unit. So, dia kena jual sebanyak 5,000 unit barang untuk mendapat pulang modal. Yalah, soalan ni nak lepas benda tu ialah kamu dah dapatkan kos tetap, dah dapatkan harga, dah ada kos berubah seunit, maka kamu boleh selesaikan soalan ni. Jadi perangkap soalan yang macam ni adalah pada kos tetap. Kos berubah tak ada masalah, kamu kira macam kecerunan, harga jualan pun tak ada masalah, ambil saja hasil bahagi dengan unit pada unit yang sepadan dengannya, cuma yang tadilah kos tetap adalah dia agak rumit sikit. So make sure kamu faham bahagian, terutamanya bahagian kos tetap dalam untuk hari ini. Okey, yang nombor 5 soalan biasa. Saya rasa kertas saya duduk tepi ni, saya nak ubahlah. Duduk bawah lah senang. Okey, yang berikutnya kita akan buat soalan nombor 5. Jumlah unit yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan RM30,000. Tu rumus dia macam rumus yang atas tu lah. Lebih kurang sama kan. Unit pengeluaran sama dengan kos tetap tambah dengan untung bahagi dengan margin caruman seunit. Kos tetap RM150,000 maintain. Tambah untung. Tadi soalan kata untung apa? Untung RM30,000. Tu cikgu bulat kat atas tu. So masukkan dalam formula. Tambah RM30,000. Okay, bahagi dengan margin caruman samalah 60 tolak 30. Kat sini cikgu terus tulis 30 lah. Ingatlah RM30 itu bukannya kos berubah lah. Yang itu adalah harga seunit tolak dengan kos berubah seunit. Kebetulan 60 tolak 30 dapat 30. Okeylah, sila selesaikan pengiraan tu di tempat masing-masing. RM50,000 tambah RM30,000. Okey, atas dapat RM180,000 bahagi dengan 30 balik lah. So, dia kena jual 6,000 unit. So, sekarang kamu dapat 6,000 lah. Maksudnya dia kena jual makin banyak lah. Pada 5,000 maksudnya dia tak untung, dia tak rugi titik pulang modal. Tu soalan tanya kalau dia nak untung 30,000, kita kira kita dapat 6,000 unit. So dia kena jual 6,000 unit untuk mendapatkan keuntungan sebanyak RM30,000. Itu dia punya huraian. Kadang-kadang soalan minta kamu tulis ayat huraian, itulah ayat yang kamu nak kena tulis lah. Okay, soalan kiraan yang second last sebelum kita buat yang soalan situasi. Keuntungan atau kerugian jika pengeluaran 4,000 unit. Okey, yang keenam. Untung atau rugi pada 4,000 unit. Okey, untung ke rugi pada 4,000 unit? Sebelum kita kira, 4,000 unit ni untung ke rugi? Minta seorang dalam grup chat. Pada 4,000 ni untung ke rugi? Rugi kod. Confident lah, Nisa. Jangan kod-kod tu. Confident. Rugi ke untung? Untung ke rugi? Betul lah rugi tu. Tapi janganlah duduk bubuh kod tu kena confident. Siapa kamu kena confident? Sebab angka yang kamu dah kira tadi kan. Titik pulang modal adalah 5,000. Waktu 5,000 tu tak ada untung, tak ada rugi. Titik pulang modal. Soalan tanya kamu, kalau kamu jual 4,000, confirm dah rugi kan? Sebab dia berada di bawah paras 5,000. So 4,000 tu confirm dah rugi. So kamu jawab, rugi. Rugi cikgu. Tak payah buh kod-kod dah, kena confident lah lepas ni. Okay, so pilihlah nak guna rumus yang mana satu. Ya, nampak kat tepi kat dalam skrin tu. Ada dua rumus kan.
So yang ni kamu pilihlah mana-mana satu yang kamu nak gunakan, terpulang. Dua-duanya akan menghasilkan jawapan yang sama. Tapi macam biasalah saya suka guna rumus yang first. Formula dia sama dengan unit jualan tolak dengan unit titik pulang modal darab dengan margin caruman seunit. Yang itu yang cikgu suka guna. Cikgu suka guna rumus nombor 1. So yang ni jangan tersilap lah. Unit jualan tu merujuk kepada angka soalan tu lah 4,000 lah. Saya rujuk balik yang first kita buat soalan tu. Kamu pergi ingat ambil unit yang dalam jadual ataupun yang dalam petikan soalan. Nah, unit jualan bermaksud unit yang soalan sebut pada pecahan soalan tersebut. So unit jualan ni adalah 4,000. 4,000 tolak dengan unit titik pulang modal yang kita kira dulu 5,000. Darab dengan margin caruman unit RM 30 lah kan. 60 tolak 30. Sebab tu dapat rugi. Sebab nombor yang ada dalam kurungan tu negatif kan. Ni cikgu buat nota XP tu kan. Jawapan negatif adalah rugi. 4,000 tolak 5,000 yang depan dapat negatif 1,000. Kan, negatif 1,000 kali dengan RM30, maka dapatlah RM 30,000 lah rugi. Okay, rugi sebanyak RM30,000. So, buat dalam kurungan di belakang tulis rugi. Okay, dia rugi sebanyak 1,000 unit. Maka 1,000 unit kerugian tu kita kali dengan margin caruman sini dapatlah jumlah kerugian. So, rugi RM30,000. Okey, last sekali untuk mengira soalan situasi. Andaikan dalam jangka masa panjang, kos tetap turun. Okey, kos tetap, dia kata sini turun. Kos tetap turun 12%. Tetapi kos berubah dan harga jualan unit tidak berubah. Hitung titik pulang modal yang baru. Yang berubah hanyalah kos tetaplah turun. Okey, sekarang ni kos tetap turun. So, soalan B. Okey, kirakan kos tetap yang baru. So, ingatlah kalau soalan yang situasi ni, apa-apa yang dihabaq berlaku perubahan dalam soalan tu, kamu kira benda tu yang baru dulu. Kalau dia kata kos tetap berubah, kamu kira kos tetap yang baru. Kalau dia kata harga jualan berubah, kamu kira harga jualan yang baru. Kalau dia kata kos berubah itu berubah menjadi angka lain, maka kamu kirakan kos berubah yang baru terlebih dahulu. Yang itu step pertama lah untuk soalan situasi. Kirakan apa-apa komponen daripada 3 tu yang berubah, kamu kira dapatkan angka dia yang baru terlebih dahulu. So yang ni kos tetap yang baru. So angka kita tadi apa? Kos tetap kita tadi 150,000 kan? Okey, turun. Dia kata turun 12%. Turun 12%. So nak kali berapa? Cara cepat macam cikgu macam kita nak buat soalan belanja awal kan. Bila turun 150,000 tu nak kali berapa? Dia kata turun 12%. Okay, minta seorang type dalam chat box nak kali dengan berapa? Cara cepat ni nak dapatkan angka baru selepas berlaku penurunan yang dinyatakan dalam peratus. Okey, kali 88. Tu tak cukup tu, ada nombor kat depan tu. Berapa Nisa? Repair sikit jawapan tu. Kali dengan yang makin kecil. Bukan 88, dia ada nombor kat depan tu. Kalau meningkat, dia 1 point something. Kalau dia menurun, dia adalah minta repair. Betul. Nandilah buat jawapan. Okay. Thank you kerana membantu kawan-kawan. Okay, 0.88 lah. Faham lah tu. Nisa tulis saya faham. Tapi nak bagi apa, betul-betul tak berlaku keraguan, sebenarnya ada 0.88 kat belakang. Dia punya nombor depan tu. Okay, terima kasih lah. Bagi jawapan. Good job. So, kalilah 150,000 kali dengan 0.88. So, dapat nombor yang lebih kecil lah.
RM132,000. Okay, itu kos tetap yang baru jangka masa panjang makin kecil. Okay, so mana baru kita masukkan dalam formula lah. Titik pulang modal yang baru. Okay, 132,000 bahagi dengan margin caruman masih sama lah kan, sebab harga dengan kos berubah soalan kata kekal. Maka di bawah formula tu, margin caruman kita masih lagi RM30. So, bahagilah dengan RM30. Maka kamu dapat unitnya adalah 4,400 unit. Okay, nampak tak? Makin mengecil. Pasal apa mengecil? Dulu 5,000, tahun lepas 5,000, tu dia kata tahun berikutnya, kos tetap turun 12%, maka kita kira kita dapat titik pulang modal yang baru 4,400. Makin kecil. Pasal apa makin kecil? Siapa nak bagi jawapan, komen pasal apa makin kecil? Konsep dia senang saja. Kalau kos makin kecil, tak kira lah kos tetap ataupun kos berubah, maka titik pulang modal pun akan semakin kecil lah. Sebab kita lebih cepat, sebab kita tak perlu menampung kos yang setinggi sebelum ni. Kalau kos makin kecil, titik pulang modal pun makin kecil. Kalau kos meningkat, maka titik pulang modal pun meningkat. Sebab kita nak kena cover kos tu lambat sikit lah nak sampai. Kita kena naik sikit unit jualan tu. Sama kalau segi harga jualan. Kalau harga jualan turun, titik pulang modal dia naik. Nanti terbalik sebab apa? Kalau hasil makin kecil, kita kena jual lebih banyak lah kan. Kalau hasil makin kecil, kita kena jual lebih banyak. Kalau kita naikkan harga jualan, maka titik pulang modal kita akan jadi semakin kecil lah. Sebab kita naikkan harga, hasil kita lebih besar, kita akan cepat untuk capai titik pulang modal. Okey, jadi yang tu yang cikgu dah tolong jawab untuk soalan yang D. Tengok soalan D, soalan teori, dia kata, nyatakan dua cara kilang plastik JQ untuk mengurangkan titik pulang modalnya. Kamu tulis balik yang ayat cikgu sembang saat ni. Nah, bagi turun titik pulang modal, dua benda lah. Turunkan kos, sama ada kos tetap ataupun kos berubah, ataupun kita boleh naikkan harga jualan. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C ni dia kata lakarkan, tapi cikgu tak mahu suruh kamu buat tanda graf. Dan kamu cancel ayat graf tu. Tolong cancel ayat kertas graf. Cikgu nak minta kamu buat yang betul-betul lakaran. Dan soalan titik pulang modal ni dia ada dua cara nak buat graf. Sama ada kamu lukis graf yang dengan skala yang tepat macam kita buat 3 soalan sebelum ni. Ataupun kadang-kadang soalan ni dia cuma minta kamu lakarkan sahaja. Tak perlu guna skala apa-apa pun. So ini cikgu nak tunjukkanlah cara nak melakarkan. Kalau dia keluar lakaran ni sangat-sangat mudah lah. Okay lah, cikgu nak tambah lagi satu kertas nampak gayanya kat sini. Okay, kita nak lakarkan graf. Yang ni pun kita akan gunakan situasi yang asal lah. Kita akan gunakan situasi yang asal. Bukan yang berlakunya perubahan kos tetap tu. Okay, lakarkan graf sangat senang. Okay, lukiskan paksi X dengan paksi Y. Mungkin kamu boleh gunalah separuh kertas pun cukup lah. Tak payahlah besar sangat. Okay, lakar. Janganlah guna freehand lah, pakai ruler lah. Memang kalau lakar, dia lakar sungguh. Okay, buat paksi X dengan paksi Y. Labelkanlah macam biasa. Paksi X adalah unit, paksi Y adalah RM. Ni titik kosong. Okay, yang tu kan. Siap kan? Paksi draw saja. Paksi X, paksi Y, labelkan unit macam biasa. Lepas tu, kamu draw saja 3 garisan yang wajib tu. Lukis ya 3 garisan yang wajib tu. Garisan hasil, mesti mula daripada 0, 0. Lukis je lah. Ni garisan hasil. 0, 0. Lepas tu, lukiskan garisan jumlah kos.
Jumlah kos dia mesti mula pada mana-mana lah, pada titik kos tetap. So tariklah kat mana-mana pun. Okey, macam tu. Nah, kamu dapatkan balik bentuk basic yang kita dah duk lukis selalu tu. Tapi yang ni kita just lakarkan saja lah, tak perlu berskala dengan tepat. Lepas tu draw lah tulisan kos tetap. Itu tarik bagi straight je lah. Apa betul ya pula, tak kena betul-betul kat situ. Okay, lukiskan 3 garisan macam tu. Make sure dapat lah. Dan labelkan lah semua garisan tu. Macam biasa. Jumlah kos. Yang ni kos tetap. Yang biru tu adalah jumlah hasil. Okay, ni nak ajak kamu buat lakaran. Nah, ni kata lakaran ni tak payah berskala. Kau buat pasti X, pasti Y, lukiskan 3 garisan wajib tu, bagi nampak macam gambar yang duk dapat selalu tu. Lepas tu kamu pun lengkapkanlah melabelkan titik peluang modal. So, buat macam duk buat atas kertas graf, cuma sekarang ni tak ada skala. Kita tarik anak panah turun, P paksi X, 1. Lepas tu buat lagi 1, tarik garisan anak panah daripada titik peluang modal ke paksi Y. Kena tariklah. Lukislah kan, lukislah bagi tepat lah. Saya lari sikit tu. Okay, sekarang ni kamu label lah. Titik pulang modal, label saja kat tempat persilangan tu. Titik pulang modal. Okay, unit. Nah, kena tulis lah. Jadi kita dah kira kan, unit kita adalah 5,000 unit. Kan kita ambil yang asal tu. So, kamu tulislah ke di anak panah paksi X, 5,000. Tulis kat bawah tu, 5,000. Dan kamu kena tulis juga yang RM. So, macam mana nak dapatkan RM? Macam mana dapatkan RM titik peluang modal? Untuk seorang, tulis berapa ribu RM? Berapa ringgit RM? Untuk seorang tulis kat chat box. Nak labelkan di paksi Y berapa ringgit? Harga apa titik peluang modal tu, nilai TPM dalam RM. Jawapan? Berapa ringgit? 150,000 ka. Yang tu kos tetap, cik. Ni titik peluang modal. Yang tu kos tetap lah, Nisa. Yang tu kalau pada ni kat sini ni. Yang cikgu duduk lukis nak warna hitam tu. Yang tu kat situ, Nisa. 150,000 kos tetap. Ni kita nak tulis yang ni atas ni. Yang ni, cikgu duduk draw bulat tu. Nak tulis berapa ribu kat situ. Titik peluang modal adalah RM. Okey, Nandira jawab 300,000, Intia jawab 300,000. Okey, betul. Yang tu betul. Ingat balik lah, nak dapatkan titik peluang modal adalah unit. Ingat balik formula dia. Unit TPM kamu kali dengan harga. Ingat dulu lah kan, rumus ada dalam buku kan. Unit titik peluang modal kali harga. So, ambil 5,000 kali dengan RM60. Maka kamu pun dapatlah 300,000. Okey lah, yang itulah cara nak lukiskan, nak melakarkan graf titik pulang modal. Nah, jika tak payah melukiskan ikut skala, soalan sebut lakarkan sahaja. Itulah jawapan dia. Dia ada suruh buat apa-apa lagi tak? Labelkan, loret-loretkan apakah? Okey, label kawasan untung dan rugi. Sikit je lah. Label kawasan untung dan rugi. So, macam misalnya untung yang atas. Ni untung. So, yang bawah ni rugi. Okay, label lah apa-apa yang dia minta. Kamu pun buatlah bagi lengkapkan jawapan kamu. Okay, ni barulah betul-betul siap kita punya jawapan untuk soalan ni lah. Soalan titik peluang modal, format jadual yang tidak ada unit kosong. So, ingatlah, kena belajar betul-betul kira kos tetap cara yang ni. Dan juga ni cikgu ajak kamu melakarkan graf titik peluang modal tanpa skala yang tepat. Okay, nampakkan rupa macam lu buat selalu, cuma kamu labelkan bagi lengkap sahaja. Okay, itulah takat ini saja kelas kita.